Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati bersama saya, hos anda, Fahrin Ahmad. Dan rancangan ini cukup unik dan juga istimewa kerana di dalam setiap episod kita akan melawat dari satu tempat ke tempat yang lain di mana lokasi-lokasi ini sangat dekat dengan aktiviti kebajikan dan juga kemasyarakatan. Dan ini adalah selaras dengan objektif daripada penaja utama program ini, iaitu MTIB, Malaysian Timber Industry Board, yang bekerjasama rapat dengan para usahawan dan juga para kontraktor tempatan yang turut sama ingin menyumbang dan kembali berbakti kepada masyarakat. Dan lokasi hari ini juga cukup istimewa kerana ianya adalah pusat transit gelandangan Kuala Lumpur yang terletak berdekatan dengan Bulatan Pahang, berhadapan dengan Hospital Kuala Lumpur dan di hadapan jalan utama ini. Jadi, teruskan bersama dengan saya untuk kita lihat ruang manakah yang mungkin kita akan tambah baik, cantikkan atau makeover. Teruskan bersama dengan saya. Assalamualaikum Cik Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menerima kunjungan kami ke sini. Baik, okey. sama-sama. Baik, untuk penonton saya perkenalkan, ini juga Cik Syed Anas, Datuk Syed Ali yang merupakan pegawai operasi di pusat gelandangan ni. Jadi Cik Anas mungkin boleh berkongsikan dengan penonton tentang operasi dan latar belakang pusat gelandangan ni. Baik, Cik Farid, terima kasih. Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur ini dibina pada tahun 2016, inisiatif daripada Kementerian Wilayah Persekutuan, yang mana ownership building ini, bangunan ini milik DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kami daripada Yayasan Kebajikan Negara merupakan operator yang dilantik bagi menguruskan pusat transit gelandangan Kuala Lumpur ni. Okey. Dan tentang penghuni-penghuni di sini ni, bagaimana boleh dikongsikan? Okey, penghuni di sini merupakan semuanya lelaki. Kita tempatkan 200 katil. Untuk gelandangan wanita, kita tempatkan di satu tempat lagi, iaitu Anjung Singgah, milik Yayasan Kebajikan Negara di Jalan Hang Likiu. Okey, baik. Dan kami sebenarnya daripada Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati ni datang dengan hati juga ni. Terima Cik Anas, kasih, terima kasih. kerana kami nak melihat jugalah di mana mungkin sudut yang boleh dicadangkan ataupun ruang yang boleh dicadangkan untuk kami tambah baik dan cantikkan. Mungkin ada di sini? Ada satu bilik itu yang kita panggil sebagai bilik seberguna. Okey, Cik Anas boleh tunjukkan saya ruang tu. Baik, sila. Inilah dia bilik dia, Cik Farin, yang saya masukkan tu. Okey, jom. Ini adalah bilik yang mungkin kita akan cantikkan ataupun tambah baik. Tapi yang penting sekali mungkin kita nak tahu jugalah sebenarnya kegunaan bilik ni adalah apa untuk pusat gelandangan ni. Okey, untuk bilik ni kita panggil dia sebagai bilik seberguna. Jika ada program-program yang melibatkan penghuni, kita akan gunakan bilik ni. Kalau kita ada macam program-program kerohanian, ada macam solat berjemaah, juga kita akan gunakan bilik ini. Okey, tentang untuk kita cantikkan ruang seberguna ni, jangan risau Cik Syed dan juga para penonton, kerana akan bersama dengan kita adalah seorang pereka hiasan dalaman ataupun seorang interior designer yang akan bersama kita. Kita silakan Cik Ben Firdaus. Cik Ben. Assalamualaikum, Cik Nas. Terima kasih, Ben. Okey, baik. Assalamualaikum. So sekarang ni kita nak mencantikkan ruang ni Ben. Jadi apa kalau Ben sendiri dah melihat kepada ruang ini dan kegunaan dia, bagaimana dan apakah idea daripada Ben sendiri? Okey, kita akan mengumpulkan pakar-pakar kita. Kita ada perabot, kita ada langsir, sofa dan sebagainya. Kita kumpulkan mereka, kita akan tanya pendapat dan idea mereka. Di samping saya akan guide sendirilah. Jadi dari segi pemilihan perabot dan item-item yang bersesuaian adalah sangat harus dititik beratkan. Kalau saya kira sebenarnya kalau mungkin idea ini setakat idea asal kalau kita boleh bincang, mungkin ruang ni untuk senang kita ubah-ubah sesuai kan, pasal kadang jadi surau tempat meeting dan sebagainya. Dari segi warna pula macam mana agaknya? Warna okey. Bila kita bercakap tentang penggunaan ramai orang, bukan serta-serta individu, kita memilih warna yang lebih selamat, earth tone. Earth tone, warna brown, warna grey yang lebih boleh kita sebagai rakyat Malaysia especially boleh menjiwai, boleh masuk. Tiba-tiba kita warna oren tiba-tiba. Kau kalau yang masuk terperanjat pula kan. Jadi kita taskar pula so kita tone downkan dia untuk bagi balance kepada setiap penghuni yang ada akan menggunakan fungsi ruang ni nanti. Okey, jadi apa lagi pastikan anda terus bersama kami, kita lihat apakah transformasinya dan kita mulakan kerja sekarang.
Okey Farin, selamat datang ke ruang tamu atau ruang menunggu di Pusat Gelandangan Kuala Lumpur ni. Okey, soalan pertama saya nak tanya. Farin, apa perasaan dapat menyumbangkan kepada masyarakat ataupun society yang memerlukan seperti ini? Saya ingat untuk tempat ni kami akan menyumbangkan sofa set Chesterfield dan juga wing chair. Kemasan ataupun material fabric yang macam mana kita akan pakai? Syarikat kami menggunakan produk yang kayu kualiti tinggi iaitu kayu meranti. Jadi dan dibalut dengan sofa dengan baldu. Baldu dari segi maintenance agak susah. Okey, agak susah. Tapi untuk kalau ruang macam saya cakap tadi untuk VIP saja tak ada masalah, tapi kita berkongsi dengan rakan jalanan kita. Jadi adakah cara yang lebih praktikal dan mudah untuk membersihkan permukaan baldu tu kalau sekiranya ada kotoran ke apa-apa ke? Untuk kalau kotoran tak ada masalah. Jadi kami biasa ada chemical yang senang cuci lah. Okey, dari segi maintenance tak ada masalah. Tak ada Kalau masalah. ada kotor ke apa ke, spray chemical dah kita boleh spray cuci. chemical dah Tak senang payah cuci. nak pakai sabun kelorok semua tak payah. Oh, tak payah. Okey, alright. Okey, saya akan serahkan ruang ni kepada kumpulan pakar Farin. So segala-galanya terserah pada anda untuk mencantikkan ruang nanti. Assalamualaikum. Saya Nurul Syafira binti Syarif. Saya adalah pengasas DFF Furniture. Okey, kami beroperasi di Seri Iskandar Perak. Syarikat DFF Furniture ditubuhkan 8 tahun yang lepas. Saya mula membuka kilang perabot sendiri untuk produk yang kami hasilkan. Syarikat kami membuat produk custom iaitu sofa Chesterfield, katil, bench chair dan wing chair. Produk kami diperbuat daripada kayu meranti yang berkualiti tinggi serta material yang berkualiti tinggi iaitu baldu velvet, fabric ataupun pure leather. Kami start membuka kilang pada tahun 2021 dan kami banyak dibantu oleh MTIB daripada segi dana dan mesin untuk pembuatan perabot kami. Okay, Encik Sarudin, sebagai pakar pembuatan perabot custom made dan juga loose item, saya nak tanya, apakah jenis meja yang sesuai untuk digantikan dengan meja yang dah agak uzur kat belakang kita ni? Pihak kami telah melihat keadaan dari segi overall view yang ada dan juga saiz. Pihak kami mencadangkan meja mesyuarat yang sesuai untuk ruang ini. Bahan yang digunakan adalah melamin, iaitu chipboard lah untuk top meja mesyuarat tersebut dan berkaki besi. Dan kita menggunakan tema warna, kita memilih cappuccino punya colours. Begitu juga dengan kursi, kita mencadangkan warna brown. Okey, dari segi saiz ke, kalau kita tengok sekarang, meja yang ada ni dah macam meja persidangan bangsa-bangsa bersatu panjang dia. So jadi saiz tu Cik Sudi akan tukar ataupun remain dengan saiz yang sama? Yang tu kita reduce sikit lah. Reduce sikit. Dari segi mobility, okay, kerana ruang ni akan bertukar-tukar fungsi. Adakah produk Encik Zudin tu adalah mudah nak diangkat atau berat ke, ataupun memang dah letak sini dah kekal abadi kat sini? Yang dari segi sizing dan juga movement untuk perabot ni mudah dialih lah. Dan dah diselenggarakan lah. Dari Senggara. Kalau kita tahu dalam custom built-in furniture ni, dia ada beberapa, kita ada laminate, kita ada veneer, kita ada melamine. Melamine ni adalah kategori yang orang kata mampu milik. Okey, saya akan serahkan ruang ni pada kepakaran Cik untuk menukar meja persidangan bangsa-bangsa bersatu ni kepada yang lebih praktikal pada ruang ini nanti. Okey. Okay, Cik Fazlin, inilah ruang yang kita akan naik taraf atau mencantikkan lagi ruang seberguna ni. Macam Cik Fazlin tengoklah sekarang keadaan dia agak biasa ataupun hamba. Jadi Cik Fazlin sebagai seorang pakar dekorasi, especially on the Islamic calligraphy, apa idea Cik Fazlin untuk mencantikkan lagi ruang ni? Okey. Apa yang saya nampak sekarang, yang the best, saya akan hias dinding ni dengan Islamic calligraphy lah. Tulisan khat yang berupa 99 nama Allah. Yang berukuran 7 kaki kali 3 kaki. 7 kaki kali 3 besar tu kan? Kalau 7 kaki tu dia saiz kita akan jadikan ni feature wall. Okey. So dia kalau daripada bintang tu dia lebih kurang sampai ke sini. Situlah, lebih kurang. Dan tinggi 3 kaki. 3 kaki, ya. Dari segi kemasan medium, ukiran tu dia pakai Dia pakai kayu.
Mix kayu lah. Ada dalam 4 jenis. Pelbagaian Pelbagai. saya tak sabar nak tengok hasil dia. Okey, sebab kita tahu ini adalah pusat gelandangan. Okey. So jadi pengguna kat sini ni bukan penduduk tetap. Dia Okey. berganti-ganti sebulan bertukar-tukar. Jadi kepelbagaian orang ada kat sini. Dari segi ketahanan dan juga maintenance kayu tu macam mana daripada pihak Encik Fazrin untuk memastikan dia sesuai untuk penggunaan semua orang, low maintenance dan senang dijaga. Kayu ni dia tak pernah rosak. So kita memang glue memang kuat. So tak ada isu dia akan rosak lah. So maksudnya sebelum dihasilkan akan ada treatment semua semua dah lah. treated, semua dah treatment So, dah. jadi letak gantung dah cantik, tak ada siapa Betul, nak betul. perlu lak-lak habuk je. Tak ada, ya. Saya tak sabar sebenarnya sebab kita ada kebaikan 4 jenis kayu. 4 kayu ni mempunyai tona warna yang berbeza-beza. Yes. And then kita ada 99 nama Allah SWT kat situ. Jadi tak apalah, saya akan serahkan ruang ni pada Encik Fazrin untuk menaik taraf dan memberi mood yang berbeza pada ruang serbaguna nanti. Okey. Para kontraktor dah pun mula menjalankan tugas mereka. Jom kita pergi ke Rina Craft dan melihat bagaimana mereka menghasilkan hiasan dinding ini. Saya Ahmad Fazrin bin Abdul Rahman, pengasas dan pemilik syarikat Rina Craft. Syarikat berupa pembuat barang cermin mata dan hiasan dalaman menggunakan teknologi laser cutting. Syarikat ni dah berusia lebih daripada 20 tahun. Di awal kemunculannya, company saya ni membuat souvenir berasaskan kayu, dan setelah 20 tahun lebih ni kita dah beralih ke produk-produk home decor dan ID lah. Okay, saya berterima kasih juga pada MTIB sebab banyak membantu syarikat saya di awal kemunculan dengan bantuan mesin, dari segi marketing, pameran-pameran yang ditaja oleh MTIB, dan banyak lagi lah bahan-bahan mentah. Syarikat Rina Craft akan menyumbangkan home decor untuk pusat gelandangan berupa 99 nama Allah yang berasaskan kayu menggunakan teknologi laser cutting. Okay, material yang kita gunakan full kayu lah. Ada 4 jenis kayu. Ada kayu meranti, kayu merbau, dan semua tu memang berasal daripada Malaysia lah. Proses ni semua kita gunakan teknologi laser cutting. Cuma pemasangan je lah menggunakan tangan lah. Pembuatan 99 nama Allah ni dimula dengan penulisan kaligrafi tu. Lepas penulisan, kita akan transfer ke komputer, designer akan create design, buat blok, konsep, pemilihan kayu. Dah buat tu semua, kita akan ke laser cut dan pemasangan. Nak maintain penjagaan wall decor ni cuma perlu pakai brush, sapu je dekat wording tu, tulisan tu, ataupun pakai blower. Saya dari pihak Rina Craft berbesar hati dapat menaja kaligrafi untuk pusat gelandangan, dan diharap penghuni-penghuni di pusat gelandangan dapat melihatlah keindahan seni kaligrafi daripada syarikat saya. Cat merupakan satu elemen penting dalam sesebuah ruang, dan kali ini kita menggunakan Nippon Paint Virus Guard. Ianya merupakan satu rangkaian cat yang dicipta khas dan berteknologi untuk melindungi dinding kita daripada virus dan bakteria dan selamat untuk disentuh. Cat ini bukan sahaja boleh menyekat penularan wabak COVID-19 dan juga bakteria dan virus-virus berbahaya yang lain sehingga 99.9% pada permukaan dinding. Dan yang paling penting sekali, ianya boleh menyekat ataupun memusnahkan semua virus influenza dan bakteria. Terima kasih kepada pihak Jekyll di atas sumbangan permaidani dan langsir yang cantik ini. Okey, tadi kita dah tengok macam mana semua pihak bertungkus lumus untuk berikan yang terbaik untuk mencantikkan ataupun makeover bilik serbaguna di pusat gelandangan ni. Jadi sekarang, tadi pun saya sebenarnya dengar-dengar je, tengok-tengok daripada jauh. Tapi sekarang saya bersama dengan para penonton akan melihat hasil sepenuhnya makeover bilik serbaguna ini. Paling seronok, kita akan melihat reaksi daripada petugas di tempat ni.
Inilah sofa Chesterfield sumbangan khas dari Difarin Fira Enterprise. Sofa yang dibuat dari kayu meranti dan kain baldu. Hiasan dinding dari Rina Craft yang menggunakan 4 jenis kayu dan juga meja mesyuarat yang diperbuat daripada kayu melamine serta kerusi dari Timber Dynamics Corporation. Tengok tu reaksi Encik Bahrin. Kami seronok lagi. Wah, okey, kalau kita tengok bilik serbaguna di pusat gelandangan ni dah pun menjalani satu transformasi yang kita tengok Ben. Masuk je memang turun nampak lain lah kan. Okey, jadi apa pun sekarang ni kita bersama dengan orang kuat yang menjayakan projek kita di sini, iaitu saudara Fahrin Ahmad dari DFF Furniture. Betul nama Fahrin Ahmad? Ya, betul. Tengok Cik Fahrin Ahmad bersama Fahrin Ahmad. Dan ini dia Encik Samsul dari Rina Craft, dan kita terus bersama dengan Ben. Okey, kita nak tanya pada Ben dulu lah. Bila kita masuk sini, kita tengok semuanya yang telah kita lakukan di sini, apa pendapat Ben? Saya memberi kelepasan 100% kepada mereka semua untuk mengeluarkan idea dan juga kreativiti masing-masing untuk mentransformasikan ruang ni. Okey, mungkin ada yang cakap biasa je transformasi, tapi transformasi tu harus dilakukan mengikut fungsi ruang tersebut. Macam kita berada di pusat gelandangan, ini merupakan pusat tempat meeting ataupun holding area dan juga pusat aktiviti. Jadi kita tak perlu nak letak chandelier, tak perlu nak letak wallpaper. Keperluan asas itu adalah penting dan mereka telah deliver keperluan-keperluan asas yang penting yang perlu ada dalam sebuah ruang, dan saya sangat puas hatilah. Dan kalau kita tengok sebenarnya pemilihan kata reka bentuk ataupun desain perabot ni juga menarik perhatian kita, kerana kita fahamkan oleh tuan saya tempoh hari bilik ni juga menjadi tempat orang kata holding room untuk VVIP kalau datang dan sebagainya. Jadi itu kita nak tanya pada Cik Fahrin sendirilah, bagaimana sebenarnya tentang pemilihan perabot-perabot ni? Kami memilih perabot ini sebab ianya bersesuaian dengan tempat ruangan menunggu daripada VVIP, dan untuk penghuni-penghuni pun boleh merasa duduk di sofa yang nampak elegan dan mewah. Dan syarikat kami juga berpuas hati dan amat berbangga dan berterima kasih kerana syarikat kami terpilih untuk menyumbangkan sofa yang tak seberapa untuk tempat ini. Ini beberapa banyak dah ni. Ini beberapa dah menarik. Tapi itu yang cukup menarik kalau kita nak kongsikan dengan para penonton sebenarnya. Kalau kita tengok desainnya cukup eksklusif, dengan kita nampak macam ada batu-batu berkilat dan sebagainya kan. Kenapa pilihan reka bentuk seperti ini? Kalau nak banding, orang kata kalau boleh kita ganti dengan perabot kayu pun boleh, yang lebih moden. Tapi bagaimana kita nak ulas tentang pemilihan ni? Syarikat kami menyumbangkan sofa ini kerana ianya nampak mewah dan elegan, dan harga pun mampu milik. Itu yang kita nak dengar Itu sekarang yang ni. kita nak dengar tu. Mungkin penonton-penonton pun memang nak dengar tu. Okey, sekarang ni kita nak beralih pula pada Cik Samsul daripada Rina Craft yang merupakan penyumbang kepada dekorasi kayu ataupun frame kayu yang kita nampak kat belakang tu. Ada 99 nama Allah. Cukup menarik, cukup unik. Mungkin Cik Samsul boleh kongsikan dengan kita. Pemilihan ayat 99 nama Allah ni berdasarkan sebelum ni kita dah tengok dia punya keluasan dindingnya amat sesuai dengan dari segi ruang dia, dia punya persekitaran sini dengan color dia. So jadi kita pilih dengan color yang cerah supaya dia nampak lebih menonjol lagi. Dan kami juga difahamkan sebenarnya Rina Craft ni membuat setiap ukiran kayu secara eksklusif dan custom made, betul Ya, betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya kat belakang ni berapa lama agaknya kalau ada penonton yang bertanya nak menyiapkan dekorasi seperti ni? Proses untuk buat satu contoh macam 99 nama Allah ni mengambil masa dalam lebih kurang 5 minggu. Sebab pembuatannya kita berdasarkan kita hasil daripada kerja tangan itu sendiri. Mungkin daripada jauh ni penonton tak dapat nampak detailingnya, tapi kami di sini dapat melihat setiap tulisan khat tu adalah daripada kayu sendiri. Dengan buatan tangan. Okey, apa-apa pun sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Fahrin dan juga Cik Samsul kerana bersama-sama dengan kami menjayakan projek ini. Terima kasih. Baik, inilah dia Encik Bahrin Tukiman, salah seorang penyelia di pusat ini. Jadi Ben, kita dah tengok tadi Cik Bahrin punya reaksi, ekspresi dia. Jadi sebagai seorang interior designer kan, bila melihat reaksi penyelia di sini begitu bangga sekali, apa perasaan Ben? Sebagai seorang interior designer, bukan projek ni, mana-mana projek pun, kita handover, tengok muka klien dulu. Okey. Kalau muka dia macam ketat tu, bersedialah. Tapi tengok muka klien yang happy macam tadi tu, kita rasa bersyukur dan juga rasa berbangga dengan usahawan-usahawan kita punya hasil kerja. Kalau muka Cik Bahrin tadi ketat, mungkin saya akan bawa balik keluar. Okey, Cik Bahrin, sejujurnya lah setelah masuk tadi, bila tengok ruang ni, kita dah tahu ruang ni dulu macam mana kan, dan dah lihat sekarang ni, apa pendapat Cik Bahrin?
Alhamdulillah, saya mewakili pengurusan Pusat Transit mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada MTIB dan juga pihak-pihak yang terlibat untuk menjayakan program kita di sini lah. Baik. Alhamdulillah, satu perubahan yang sangat menarik dan cantik lah. Okey, dan kalau kita tengok di sini sebenarnya saya kira semua ruang ataupun semua aspek kita tukar ataupun kita tukarkan daripada cat, perabot, dan kalau boleh Cik Barin ulaslah kan apa yang paling menarik perhatian sekali Cik Barin. Okay, kalau nak ikut pendapat saya, semuanya menarik. Oh, okey. Daripada semua aspek lah. Daripada cat, kapet, lantai, perabot sekali, semuanya cantik. Tapi yang paling cantik sekali, sofa dengan yang dekorasi kayu dia. Ya, betul. Yang tu memang betul-betul lah. Cik Barin nak meeting ada meja baru. Alhamdulillah. Okey, apa pun kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat, iaitu MTIB dan juga Mungkin Band sendiri dan juga rakan-rakan yang lain untuk kerana menjayakan projek ini. Jadi saya ucapkan tahniah dan semoga pengundi di sini rasa lebih selesa, Cik Barin. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Noor bin Muhammad Zahar, selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Palma Brand Eksklusif Sdn Bhd. Sebenarnya Palma Brand ni kita mengeluarkan produk berasaskan gaharu. Kita ada kopi gaharu, teh gaharu dan juga biskut gaharu. Di samping itu kita ada juga mengeluarkan minyak wangi berasaskan gaharu. Di dalam industri gaharu, sebenarnya MTIB memainkan peranan yang sangat penting dan banyak. Di antara peranan-peranan yang dimainkan ialah membuat seminar gaharu, kemudian membantu syarikat yang berindustrikan gaharu ni dengan bantuan seperti periklanan, geran, bantuan promosi dan sebagainya. Di samping itu, MTIB juga menguruskan hal-hal pelesenan gaharu. Assalamualaikum, nama saya Zawiyah binti Ghazali. Saya merupakan pengurus operasi Palma Brand Eksklusif Sdn Bhd. Kelebihan produk-produk yang dikeluarkan oleh Palma Brand adalah kita dengan inovasi tersendiri menghasilkan produk berasaskan daun gaharu itu sendiri yang kita proses dan kita jadikan produk seperti teh tarik gaharu. Kemudian kita jadikan juga sebagai biskut gaharu yang mana memberi manfaat kepada setiap pengguna yang menggunakannya lah. Selain itu, kita juga ada mengeluarkan minyak wangi gaharu yang mana campuran daripada pati bunga dan pati gaharu itu sendiri yang boleh menghasilkan bauan yang kekal lama dan mesra solat lah. Okey, buat pengguna di luar sana yang ingin mendapatkan produk keluaran Palma Brand Eksklusif Sdn Bhd, boleh layari kita punya website di www.palmabrandmalaysia.com. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada semua para penyumbang, kepada Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur, khususnya kepada penaja utama program ini, MTIB. Sehingga kita bertemu lagi dalam satu lagi episod akan datang bersama saya, Fahrin Ahmad. Assalamualaikum.